punya pelajaran ya dengan tajuk yang lain ya. Tajuk seterusnya iaitu Perang Dunia Kedua. Sebelum ni kita telah sentuh berkenaan dengan Perang Dunia yang pertama. Okey. Perang Dunia yang kedua. Jadi awak boleh rujuk di muka surat, di buku teks di muka surat 58 hingga 59 ya, 58 hingga 59. Ada baiknya kalau awak baca dulu ya muka surat 58 hingga 59, perhatikan, dan cikgu percaya mungkin awak kurang faham. Jadi tak apa, awak baca dulu. Kemudian awak boleh tengok peta minda yang cikgu sediakan untuk awak ya, dan juga penerangan yang cikgu akan berikan ini. Dan insya-Allah kalau awak dah baca dulu ya, perhatikan peta minda dan juga dengar penerangan cikgu ni, insya-Allah awak akan jadi lebih faham lagi ya. Baik. Untuk Perang Dunia Kedua ini yang berlangsung tahun 1939 hingga 1945 kan. Jadi masa perang yang pertama itu bila? Perang pertama itu bermula tahun 1914 hingga 1918 kan. Okey. Ini perang yang dunia kedua. Tahun 1939 hingga 1945. Okey. Di mana medannya? Di mana tempatnya berlakunya Perang Dunia yang pertama ni ya. Perang Dunia yang pertama Perang Dunia yang kedua ni iaitu di Eropah. Kawasannya tu di Eropah yang terlibat dengan peperangan ni. Ada dua tempat di Eropah, iaitu di sekitar Eropah dan juga Afrika Utara, dan satu lagi di bahagian Asia Pasifik yang merangkumi tanah besar Asia Tenggara dan juga Kepulauan Asia Tenggara ya. Ini maksudnya termasuklah negara kita di tanah Melayu. Di tanah Melayu pada masa ini kita juga terlibat secara langsung. Kalau masa Perang Dunia Pertama tu kita tidak terlibat secara langsung kan. Okey. Kemudian pakatannya ialah antara sebenarnya permusuhan ataupun pertentangan itu adalah antara kuasa paksi dengan juga kuasa bersekutu. Kalau awak masih ingat lagi di masa Perang Dunia yang pertama itu, kita ada kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Ingat lagi tak? Jadi kalau di masa Perang Dunia yang kedua ni, kuasa-kuasa yang terlibat ada dua kuasa besar, ada dua kumpulan ni, iaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Okey, kuasa paksi ni adalah dianggotai oleh Jerman, Itali dan juga Jepun. Bagi kuasa bersekutu ialah Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia ya. Ni. Okey, baik. Ini dia di mana berlakunya perang itu dan juga kuasa-kuasa yang terlibat. Okey. Jadi kita juga akan membincangkan tentang faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi tajuk ni kita fokus pada ni lah, Eropah dulu deh, Eropah. Lepas ni kita fokus pada faktor di Asia Pasifik. Okey, di tajuk yang ni faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Ya. Okey, ada tiga faktor, ada tiga perkara yang menyebabkan tercetusnya Perang Dunia yang kedua di Eropah. Okey, pertama ialah kemunculan ideologi baru, ya, kemunculan ideologi baru. Kedua, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Cikgu bagi singkatan dia PV ni. Dan satu lagi punca ataupun sebab ataupun faktor ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, Liga Bangsa-Bangsa ni kita tahu ditubuhkan selepas tamatnya Perang Dunia Pertama itu. Tapi Liga Bangsa ni tidak dapat menjalankan fungsi dia, adalah salah satu faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, boleh ikut? Ni tiga faktor. 1, 2, 3. Tiga punca yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia yang kedua.
Okey, kita tengok satu persatu ni. Lepas ni awak boleh sebab cikgu akan snap juga beri pada awak peta minda ni. Jadi awak sebenarnya boleh salin selepas ni ya. Kan cikgu akan biasanya cikgu akan WhatsApp beri pada awak. Okay, awak boleh salin dan awak boleh ikutlah. Gunakan warna ni supaya dia lebih menarik dan warna-warna tu pun mempunyai maksud-maksud yang tertentu kan. Contoh ni adalah satu penerangan. Kalau hijau ni penerangan untuk kemunculan ideologi baru kan. Warna merah ni untuk ni lah penerangan untuk ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Begitulah seterusnya. Jadi kalau warna-warna ni memainkan peranan juga dia. Selain dia menarik, kita boleh nampak dan benda tu akan terpahat dalam kita punya memori ya, insya-Allah. Baik. Okey, kita teruskan untuk faktor yang pertama ya. Faktor yang pertama ialah telah munculnya ideologi baru ya, telah munculnya ideologi baru ya. Ideologi baru yang agak radikal ya, gerakan politik radikal dan melampau ya, fahaman nasionalis yang melampau ya, iaitu dua fahaman politik radikal dan melampau itu ialah fasisme ya, fasisme dan satu lagi ialah Nazis. Kalau biasa dengan Nazis kan, Nazi Adolf Hitler fasisme ni yang dipelopori oleh dia punya pemimpin dia Benito Mussolini di Itali pada 1922. Okey, fahaman fasisme ini dia lebih mementingkan negara daripada individu. Komunis lah ni ya, kepentingan negara melebihi individu. Okey, dia percaya dengan nasionalisme melampau dan selain itu Itali juga telah menguasai Habsyah dan Albania untuk memulihkan imej dia ya. Okey, keduanya fahaman Nazisme Nazi kita biasa dengar Nazi kan, di bawah pimpinan Adolf Hitler. Ingat tak Hitler kan? Biasa kan? Hitler misai selalu orang jangkut sejemput. Dia misai sejemput Adolf Hitler. Di Jerman pada 1933. Okey. Fahaman Nazi ni dia sangat mengagungkan bangsa Jerman. Okey. Dan Hitler juga telah mengenepikan perjanjian Versailles. PV ni kan, masih ingat tak perjanjian Versailles selepas Jerman kalah pada Perang Dunia yang dunia yang pertama itu. Jadi Jerman kena menandatangani perjanjian yang mana dalam perjanjian tu dia kena mengecilkan angkatan tentera dia sepatutnya. Tapi bila Hitler ni mengenepikan perjanjian Versailles ni, dia telah bina semula angkatan tentera dia. Ramaikan pula banyakkan senjata-senjata ya dan sebagainya. Okey. Kemudian di dalam perjanjian Versailles juga dia kena lepaskan dia punya tanah jajahan, tetapi oleh kerana dia langgar perjanjian ini, mengenepikan perjanjian ini, dia telah ambil semula Rhineland yang dilepaskan pada waktu perjanjian Versailles tersebut. Jadi inilah antara punca berlakunya Perang Dunia yang kedua, kerana munculnya ideologi ataupun fahaman baru iaitu fasisme di Itali dan juga nazisme di Jerman. Okey, boleh kat situ? Okey. Terus pada faktor yang kedua. Ni faktor yang kedua deh. Faktor yang kedua, tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah kerana ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Ni berkait dengan ni tadilah. Berkait ni oleh kerana dia tak puas hati, jadi dilanggar je lah.
Dia tak puas hati, dia langgar perjanjian ni. Dia bina semula angkatan tentera, sedangkan sebelum masa perjanjian tersebut dia kena kecilkan angkatan tentera dia, boleh lepaskan tanah jajahan dia, tapi dia langgar semua tu, dia buat semua yang tak boleh. Okey. Jadi ini pun ada kaitan dia tadi. Perjanjian Versailles ni bagi Jerman, ya, sebab dia Jerman, dia rasa perjanjian ni tidak adil. Dia rasa tidak adil. Sebab dia kalah sebenarnya. Dia kalah. Dia rasa perjanjian ni menyebabkan dia tidak adil lah bagi negara dia. Okay? Dia banyak hilang tanah jajahan. Jerman terpaksa membayar pampasan yang tinggi. Ya? Jadi apa-apa kerosakan yang berlaku dalam Perang Dunia yang pertama itu, Jerman kena bayar pampasan. Okay? Dan juga ini menyebabkan ekonomi Jerman terus meleset. Jadi Jerman tidak puas hati dengan perjanjian Versailles ni. Okay. Kemudian begitu juga dengan Itali. Ini sekutu dia kan. Sekutu Itali. Jerman dan Itali ni bersekutulah. Juga tidak puas hati dengan perjanjian ni kerana dia tidak diberi tanah jajahan yang baru seperti Perancis dan Poland. Tak puas hati dengan perjanjian Versailles. Sebenarnya faktor yang kemunculan ideologi, kerana ideologi mereka ni lah jadi dia rasa tidak puas hati dan mereka buat sesuatu yang melanggar perjanjian sebelum ni, ya. Dan faktor yang seterusnya yang akhir sekali ialah faktor kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kita tahu Liga Bangsa-Bangsa ni ditubuhkan selepas tamatnya Perang Dunia yang Pertama. Untuk apa? Untuk apa Liga Bangsa-Bangsa ni? Liga Bangsa ini dibentuk untuk memastikan keamanan dunia dan juga untuk kerjasama antara bangsa. Itu tujuan dia. Ya. Okey. Tetapi ia telah gagal. Liga Bangsa ni telah gagal mencapai dia punya tujuan matlamat dia ditubuhkan. Penguatkuasaan pelucutan senjata gagal. Maksudnya lucut senjata ni tak berperang lah. Gencatan senjata. Sepatutnya tak berperang lah, tapi gagal. Kemudian terdapat krisis pencerobohan berlaku. Krisis pencerobohan satu negara terhadap negara lain tu berlaku. Berlaku juga peperangan, perbalahan, berlaku juga pencerobohan satu negara terhadap negara lain. Jadi ini tidak dapat mewujudkan keamanan dunia dan juga kerjasama antara bangsa. Okey, apa bukti dia? Apa buktinya Liga Bangsa ni gagal ialah berlakunya krisis Manchuria. Krisis Manchuria pada 1931 hingga 1933 di mana Jepun menaklukki Manchuria, iaitu wilayah China. Manchuria ni wilayah China, ya. Dia telah menaklukki Manchuria. Sedangkan Liga Bangsa ni tak nak ada krisis pencerobohan. Satu kuasa menceroboh satu kerajaan lain. Tak nak. Tapi ini berlaku. Juga berlaku Jerman telah membesarkan angkatan tentera dia. Buat apa nak besar angkatan tentera ni? Sudah tentulah untuk perang, ya tak? Jadi perjanjian pelucutan senjata ni tak jadi. Di mana angkatan tentera ni, di mana Jerman telah membesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Yang mana dia buat dah ni. Iaitu dia dalam masa yang sama dia telah mengenepikan untuk tidak mengecilkan angkatan tentera dia. Ini adalah kerana sebab fahaman dia yang melampau tu lah. Dan akhir sekali bukti kita dapat tengok Liga Bangsa ini gagal, iaitu apabila krisis Habsyah. Itali
menyerang Habsyah pada 1935 hingga 1936. Ini adalah bukti bahawa Liga Bangsa ini telah gagal untuk mencapai matlamat dia untuk keamanan dan kerjasama antara bangsa. Okey, cikgu harap awak faham ya. Ini adalah faktor-faktor tercetusnya perang dunia kedua di Eropah ni. Ada 3: kemunculan ideologi baru iaitu fasisme dan nazisme, tidak puas hati dengan perjanjian Versailles oleh Jerman dan Itali, dan juga gagalnya Liga Bangsa mewujudkan keamanan kerjasama antarabangsa. 3 perkara ini sebenarnya dia berkait. Semua kepalanya adalah Jerman tu lah. Jerman dan juga Itali. Muncul ideologi baru tu di Jerman dan Itali, tidak puas hati tu oleh Jerman dan Itali, dan gagalnya Liga Bangsa tu juga adalah sebab perangai Jerman dan Itali juga ya. Kalau kita tengok di Habsyah tadi, Itali menyerang Habsyah. Kalau di Manchuria kita tengok Jerman. Cuma ada juga krisis ya. Jepun menakluk China. Walau negara mana pun kita tahu bahawa Jepun juga adalah sekutu bagi kuasa paksi ya. Ni iaitu Jerman, Itali, Jepun. 3 kepala ni. Jerman, Itali dan juga Jepun, kuasa paksi. Jadi kita boleh katakan tercetusnya perang dunia kedua ini adalah disebabkan onar daripada kuasa-kuasa paksi ni. Dan ditentang oleh kuasa bersekutu iaitu Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Okey. Cikgu harap awak faham ya. Okey, nanti salin peta minda ni baca semula buku teks rujuk, tengok balik video cikgu, penerangan cikgu ni, dan cikgu harap awak semua akan faham. Okey, terima kasih.